Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Encik suami nama Osman, encik isteri nama Baiyah. Apa khabar wahai teman? Semoga kekal dalam hidayah. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah semoga dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Salam hujung minggu dan selamat bercuti pada hari Sabtu. Saya doakan sudah pasti ramai di kalangan kita yang ingin keluar rumah. Barangkali mungkin nak cari barang, barangkali mungkin nak berjalan-jalan bersama dengan keluarga. Apa pun ingat, tolong terus jaga dan patuhi SOP macam biasa. Yang pertama, pakai pelitup separuh muka. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal. Jangan duduk dekat-dekat. Jangan duduk dekat-dekat, nanti COVID melekat. Dan yang ketiga, terus pakai cecair pembasmi kuman. Sebab inilah kita ni suka pegang macam-macam. Pantang nampak, asal nampak nak pegang. Asal nampak nak pegang. Bila nak pegang, nampaklah tu. Jadi mudah-mudahan bila kita terus jaga dan patuhi SOP, kita dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada anda, insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang topik tafsir dan taranum, iaitu surah Ghafir, bermula ayat 23 hinggalah ayat 25. Jadi jikalau ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh juga terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa, dan yang ketiga sebar. Jadi mudah-mudahan bila kita sebarkan kepada mereka yang lain, memberi manfaat kepada mereka juga, insya-Allah. Baiklah, pada pagi ini kita akan menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman yang tuan-tuan boleh lihat di hadapan saya ini. Cantik terletak di atas rehal kita ini, iaitu pimpinan tafsir Ar-Rahman ini. Kalau bolehlah kita ceritakan sedikit, bab kata orang kita kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi pimpinan tafsir Ar-Rahman ini merupakan satu kitab yang telah diterjemahkan oleh seorang tokoh ulama ulung di negara kita, iaitu Syekh Abdullah Basmih. Kalau tuan-tuan perasan, kita ingin mencari terjemahan Quran, di mana-mana aplikasi Quran, dia akan tulis terjemahan oleh Syekh Abdullah Basmih. Begitulah juga dengan Quran yang kita gunakan pada pagi ini. Dan kalau kita lihat di kaca TV kita, inilah wajah almarhum Syekh Abdullah Basmih. Segak orangnya dengan berbaju Melayu bertanjak di atas kepala. Jadi mudah-mudahan kita doakan Syekh Abdullah Basmih ditempatkan bersama dengan orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Di mana kitab ini mula dihasilkan pada tahun 1968. Saya tak lahir lagi waktu ni. Dan alhamdulillah siap sepenuhnya pada tahun 1972. Jadi kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang berada di rumah, yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, boleh sama-sama kita ambil dan kita buka untuk sama-sama kita hayati perbincangan tentang surah Ghafir, bermula ayat 23 hinggalah ayat 25. Baiklah, bersama dengan kita pada pagi ini, seorang guru kita yang tak lain tak bukan, sudah kita kenali, orangnya segak, suaranya lunak, tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara Da'i Hakim? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah, hari ni, pagi ni rasa bersemangat. Kerana bergandingan dengan pendakwah muda Ustaz Da'i Hakim kita. Dan seperti yang Ustaz Da'i Hakim perkenalkan tadi, subhanallah, di hadapan kita tafsir pimpinan Ar-Rahman, yang tentunya menjadi kebanggaan kita rakyat Malaysia. Dan tentunya kebanggaan kita itu kita mesti tunjukkan dengan kita membaca, kita melihat tafsir terjemahannya, dan kita tadabbur dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Al-Quran, insya-Allah. Saya sebenarnya sedikit cemburu Ustaz. Sebab Ustaz punya mask pelitup muka matching dengan baju Ustaz. Baik Ustaz, kalau boleh kita tunjukkan sedikit gambaran pimpinan tafsir Ar-Rahman kepada sidang penonton kita yang berada di rumah.
Okey, yang anda boleh lihat, inilah sedikit gambaran bagaimana pimpinan tafsir Ar-Rahman. Jadi kepada ibu dan ayah di rumah, abang-abang, akak-akak yang ada pimpinan tafsir Ar-Rahman, boleh sama-sama kita buka untuk kita bersama meneroka tentang intipati kandungan surah Ghafir bermula ayat 23 hinggalah ayat 25 pada pagi ini. Tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran 30 juzuk. Mushaf Malaysia Rasam Osmani. Alhamdulillah. Ini sesuai dengan kita. Baik Ustaz, tanpa buang masa kita nak dengarkan dahulu pendahuluan tentang topik perbincangan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat saya, Ustaz Da'i Hakim dan seterusnya para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pagi ini kita nak menyambung kupasan dan juga bimbingan para asatizah kita pada minggu-minggu sebelum ini. Betul. Kita nak melihat pada ayat nombor 23 sehingga ayat nombor 25. Sebelum itu, saudara yang rahmati Allah, mari kita ulang kaji semula. Surah Ghafir, Ghafir bermaksud yang memberikan keampunan, yang maha mengampun. Maknanya surah Ghafir. Dinamakan juga surah Ghafir ini dengan nama surah Al-Mu'min. Surah Al-Mu'min. Jadi sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kalaulah terdengar para asatizah di masjid sebut, okey, pagi ni kita nak tadabbur surah Al-Mu'min. Maknanya fahamlah, itu juga nama lain bagi surah Ghafir. Kerana apa? Dinamakan surah Al-Mu'min itu maksudnya orang yang beriman kerana perihal seorang mukmin daripada kaum Fir'aun. Maknanya ada seorang yang beriman kepada Allah, dia ni berada dalam dalam kita kata dalam kabinet Fir'aun tadi, tapi dia beriman. Jadi dia menyembunyikan imannya. Jadi ada diceritakan peristiwa ataupun kisah itu pada mulai ayat nombor 28 sehingga ayat nombor 45. Baik, seberingkas lagi saudara yang rahmati Allah, surah Ghafir ini merupakan surah Makkiyah, mengandungi 85 ayat, dan di dalam tertib ataupun susunan surah-surah di dalam Al-Quran, surah Ghafir berada pada turutan nombor surah yang ke-40. Para ulama bincang lagi, dalam surah Ghafir ini terkandung di dalamnya 1,200 kalimah. Subhanallah. Dipecah kecil lagi, huruf-huruf yang terkandung di dalam surah Ghafir ini berjumlah 4,970 huruf. Maknanya tengok kan, orang yang cintakan Al-Quran sampai tahap itu, dia menghitung. Inilah cara untuk membuktikan kita cintakan Al-Quran. Selain yang paling penting, kita tadabbur dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam, untuk permulaan. Ya, subhanallah. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang pengenalan kepada surah Ghafir, yang mana surah Ghafir bermaksud yang maha pengampun, dan antara nama lain disebut dengan surah Mukmin. Jadi lepas ni bak kata Ustaz, kalau tiba-tiba kita pergi kuliah dengar Ustaz kata pada malam ni kita nak belajar tentang surah Mukmin, jangan pula kita kata Ustaz ni pelik dah ni. Takat makcik hidup 60 tahun tak pernah dengar lagi surah Mukmin ni. Sebab tu kena tonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Dan saya tertarik dengan hitungan oleh Al-Fadhil Ustaz berkenaan huruf dalam surah Ghafir sebanyak 4,970. Saya teringat satu hadis Nabi yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Quran akan dilipat kali gandakan kepada 10. Alif Lam Mim bukan satu huruf, itu satu kalimah. Alif 1, Lam 2, Mim 3. 3 kali 10, 30 yang akan kita dapat. Bayangkan kalau kita khatam bacaan surah Ghafir sebanyak 4,970 dilipat kali gandakan kepada 10, betapa banyak pahala yang kita dapat. Baiklah, insya-Allah pada pagi ini kita nak teruskan perbincangan kita tentang surah Ghafir. Tadi Ustaz ada sebut tentang surah Ghafir ini, yang mana kita akan mulakan pada ayat yang ke-23. Kalau kita lihat Ustaz, mungkin Ustaz boleh orang kata mulakan dengan sedikit taranum. Ini yang kita nanti-nantikan dari guru kita Ustaz Muhammad Zarifi. Silakan. Baik, Da'i Ustaz Hakim, kita lihat dahulu para penontonnya ayat nombor 23. Baik, mari kita baca bersama-sama ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa membawa ayat-ayat kami dan bukti, iaitu mukjizat yang jelas nyata. Itu merupakan terjemahan yang tertulis dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Ya. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dalam Al-Quran, kisah tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam merupakan kisah para nabi yang paling dominan, Allah, yang diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Kan dalam 25 para nabi dan para rasul itu, kajian menunjukkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam paling kerap dan paling banyak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Sebanyak 131 kali disebut tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam di dalam 32 surah. Ya. Kalau bahasa anak muda Ustaz, paling viral. Paling viral ya. Paling viral. Maknanya sekarang ni kalau di TV9 ada program apa? Sembang viral. Ya, betul. Maknanya yang paling dominan iaitulah cerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Baik. Kenapa? Dia datang persoalan berikutnya. Kenapa kisah ataupun peristiwa yang berkaitan Nabi Musa yang paling kerap, dominan disebutkan dalam Al-Quran berbanding kisah para nabi yang lain? Ya. Jawapannya ada dua. Yang pertama, Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutuskan kepada dua kumpulan yang berbeza. Hardcore ni, bahasa anak muda, hardcore. Kan? Yang pertama, yang menjadi, kita kata, kaum Nabi Musa, iaitulah yang pertama penguasa yang zalim yang ada pada waktu itu. Siapakah mereka? Iaitulah Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, kabinet-kabinetnya. Maknanya yang mengerumuni di sekeliling Fir'aun, pembesar-pembesarnya, termasuk Fir'aun. Ini merupakan golongan yang pertama yang menjadi sasaran dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baik, yang kedua, tentulah Bani Israel. Ya. Yang menjadi kelompok ataupun kaum Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Bani Israel ini sifatnya ialah mereka lemah dan ditindas. Tetapi ada satu perangai yang dominan kepada Bani Israel ini ialah mereka degil, mereka keras kepala, tak mau dengar cakap. Saat lagi kita akan ceritakan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala rakamkan peristiwa bagaimana mereka ni keras kepala, tak mau ikut, tak nak ikut yang telah diminta oleh Nabi Musa berpandukan kepada wahyu Allah Azza wa Jalla. Jadi ini antara sebab yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Kenapa kerap diceritakan kisah Nabi Musa dan kaumnya di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. 131 kali satu angka yang besar dalam Al-Quran. Jadi itulah sebab kenapakah kisah Nabi Musa antara yang dominan dalam Quran, kerana diutus kepada dua kumpulan yang berbeza. Baiklah, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang topik tafsir dan taranum bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dalam surah Ghafir bermula ayat 23 hinggalah ayat 25. Jadi kepada anda yang ada sebarang persoalan, boleh saja buat panggilan ke 0377261603 atau boleh juga terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, kita nak meraihkan soalan yang pertama pagi ini dari sahabat kita Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 23. Bagaimana penurunan kitab Taurat kepada Nabi Musa? Apakah ia seiring seperti turunnya Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Sahziatul Siddiq yang bertanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Rujukannya kalau kita lihat dalam surah Al-Isra ayat nombor 2. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Yang membawa maksud, dan kami telah memberikan Nabi Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel. Serta kami perintahkan mereka, janganlah kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya. Baik, para penonton rahmati Allah, kerana itu kita membawakan tafsir pimpinan Ar-Rahman sebagai rujukan kita. Ya. Dalam persoalan sahabat kita ini, ada nota kaki yang dituliskan, yang ditinggalkan oleh Syekh Abdullah Basmiah dan telah pun ditashihkan ataupun disemak oleh jawatan kuasa tadi. Bagaimana dicatatkan di sini, diletakkan nota kaki ketika menghurai ayat wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Baik, nota kakinya disebut, saya bacakan di sini, yakni sebagaimana Nabi Muhammad SAW diberi sebesar-besar kemuliaan dengan dibawa Isra dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa dan dari sana dibawa Mi'raj ke langit serta bermunajat dengan Allah Ta'ala, dan juga telah diberikan kitab Al-Quran yang menjadi petunjuk ke jalan yang adil dan betul untuk seluruh umat manusia. Maka demikian pula halnya Nabi Musa alaihissalam telah pergi ke Gunung Tursina dan telah bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla sehingga digelarkan kalimullah serta diberikan kepadanya kitab Taurat untuk menjadi hidayah petunjuk kepada kaumnya, iaitulah Bani Israel. Masya Allah, subhanallah. Maknanya tafsir pimpinan Ar-Rahman ini subhanallah. Detail Ustaz. Ya, maknanya yang lebih istimewa ialah bahasa yang digunakan itu ialah bahasa yang cocok dengan kita lah. Betul. Di Malaysia ini. Betul. Jadi, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maknanya kalau kita lihat dalam surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min, surah ini menceritakan tentang apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Surah ini termasuk juga surah Al-Qasas banyak menceritakan tentang perihal Nabi Musa, sebab pada waktu surah ini diturunkan, Rasulullah dan para sahabat berada di hujung-hujung waktu di Makkah Al-Mukarramah sebelum peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi ketika mana berada di Makkah 13 tahun itu, di hujung-hujung tahun itu, pada waktu itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ditekan setekan-tekannya, diboikot, ditekan, apa lagi, diugut bunuh, diancam. Maknanya kita sebut ialah umat Islam berada dalam keadaan genting, keadaan apa kalau sesuai kita sebut stres. Stres maknanya kita dalam keadaan tertekan sebab diugut, ditekan oleh musyrikin Makkah. Jadi Allah Azza wa Jalla menurunkan
ayat-ayat ini di dalam surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir dan surah Al-Qasas itu ceritakan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang berdepan dengan Fir'aun sebagai motivasi kepada baginda Rasulullah dan para sahabat. Jangan putus semangat, jangan undur ke belakang. Sebaliknya terus cekal, kuatkan semangat seperti mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi ayat nombor 23 tadi kita kembali. Ya. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Maknanya kami telah mengutuskan Nabi Musa membawa ayat-ayat kami. Membawa ayat-ayat kami, membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membiarkan begitu saja dan Allah datangkan wa sultanin mubin, mukjizat yang jelas lagi nyata. Ya. Wallahu a'lam. Betul Ustaz, dalam keadaan kita hari ini penuh dengan kerja, kadang-kadang stres, kita perlukan satu kata-kata motivasi. Betul. Yang terbaik ialah daripada Al-Quranul Karim sebagai penenang jiwa kita. Baiklah, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Ya, alhamdulillah saya sihat. Dai dan Ustaz sihat ya. Alhamdulillah. Jadi soalan saya gini Ustaz ya. Jadi Ustaz sedia maklum tadi ayat yang ke-23 ini, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini untuk diturunkan dan menyebarkan ajaran kitab Taurat ini kepada dua kaum tadi kata Ustaz, Bani Israel dan juga golongan Firaun ini. Soalan saya lah Ustaz ya, apakah sebenarnya pengajaran ataupun yang disampaikan oleh Nabi Musa ini yang cukup tidak disukai oleh Bani Israel dan juga golongan Firaun ini, hingga mereka cukup kuat menentang Nabi Musa alaihi salam, sedangkan Nabi Musa hingga terpaksa mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sedia maklum yang doa yang kita baca setiap hari ya, Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ini pengaduan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan saya, apakah sebenarnya yang dibenci sangat oleh golongan Firaun dan juga Bani Israel ini terhadap yang dibawa ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa melalui kitab Taurat ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih Ustaz dan Dai, senyum nampak gigi. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid. Cantik soalan yang telah diajukan oleh Tuan Omar. Apapun kita nak dengarkan jawapannya selepas kita bertakbir seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Dai Hakim juga Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud membicarakan tentang surah Ghafir bermula ayat 23 hinggalah ayat 25 menggunakan pimpinan tafsir Ar-Rahman. Baiklah, tadi sebelum kita berhenti berehat ada satu soalan yang diajukan oleh Tuan Omar Abdul Majid berkenaan tentang apakah ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa sehinggalah ditentang habis oleh kaumnya, dan kalau boleh kita kaitkan soalan tersebut dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Izara Zulaika. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 23, bagaimana bentuk pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika menyampaikan ayat-ayat Allah dan penjelasan kebenaran tersebut? Mohon perkongsian ilmu, syukran. #biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz walaupun ditentang dan apakah pendekatan Nabi Musa? Baik, terima kasih Dai Hakim dan Tuan Haji Omar Abdul Majid tadi. Alhamdulillah. Apa yang sebenarnya yang menyebabkan Firaun marah sungguh kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Para petun rahmati Allah, kalau kita lihat di dalam surah Al-Qasas, ada diceritakan
bagaimana Fir'aun, dia telah hadir dalam mimpinya akan lahir seorang daripada golongan Bani Israel yang akan menggantikan tempatnya di puncak kuasa. Jadi bila datang perkhabaran itu, maknanya dia rasa tak senang duduklah. Tergugat Ustaz Tergugat, dan untuk mempertahankan kuasanya di puncak kuasa itu, apa keputusan yang dia buat? Dia membuat keputusan penting, iaitulah dia bunuh semua anak-anak lelaki. Allah. Dia dapat tahu saja, dia akan bunuh. Ya, dia akan bunuh. Dengan apa jua sekalipun. Dia arahkan tentera-tenteranya, pegawai-pegawainya untuk ambush ataupun serang hendak di dalam setiap rumah rakyatnya. Ada anak lelaki saja, habis. Ya. Jadi para penonton rahmati Allah, sebab apa? Sebab Fir'aun ini melampaui batas. Zalimnya sampai tahap dia mengaku dia Tuhan. Allah Akbar. Sampai tahap tu. Dan kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, Allah Azza wa Jalla telah merakamkan kata-kata Nabi Musa kepada Fir'aun di dalam surah An-Nazi'at. Dalam surah An-Nazi'at, kalau di dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman kita ini, pada muka surat 1630, 1630. Juzuk ke-30, ayat 17 dan ayat nombor 18. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan Nabi Musa untuk pergi menghadap Fir'aun. Apa kata Allah? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Diperintahkan kepada Nabi Musa, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya. Faqul hal laka ila an tazakka. Serta katakanlah kepadanya, wahai Musa. Allah Ta'ala arahkan Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, adakah engkau suka hendak mensucikan diri kamu dari kekufuran? Tengok, Maha Kasih, Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Allah masih nak beri ruang, ya, ruang pengampunan, ruang taubat kepada orang ini. Kemudian, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan mahukah aku tunjukkan kepada kamu jalan mengenal Tuhanmu supaya engkau merasa takut melanggar perintah Allah. Allah Akbar. Ayat ni yang dia tak boleh dengar ni. Ayat ni yang Fir'aun tak boleh dengar ni, dia marah sungguh. Ada cerita selepas itu, ayat nombor 20. Fa'arahul ayatul kubra. Setelah Nabi Musa menyempurnakan perintah Allah, Fir'aun ni dia minta bukti pula. Hang tunjuk bukti kat aku. Mai tunjuk buktikan kepada aku. Itu. Maknanya ini, iaitulah mesej risalah iman. Ini yang dimarah betul oleh Fir'aun. Baik, kerana itu kita seterusnya untuk soalan yang berikutnya tadi. Apakah pendekatan? Baik, para penonton yang dirahmati Allah, bila sebut pendekatan ini, saya teringat di dalam surah Taha. Surah Taha ayat nombor 43 dan ayat nombor 44. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan Nabi Musa dan saudara kandungnya, iaitu Nabi Harun, untuk pergi bertemu menghadap Fir'aun yang telah melampaui batas. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Harun dan juga Nabi Musa untuk pergi bertemu dengan Fir'aun, dan arahan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah lembut, layyinan. Tengok, Berhadapan dengan seorang penguasa yang sangat zalim. Sangat zalim, tapi tengok hikmah. Allah. Hikmah yang Allah ajarkan dalam dakwah. Bercakaplah dengan lemah lembut, supaya peringatan kamu yang lemah lembut itu mudah-mudahan dia tersedar ataupun dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi secara umumnya ini sebagai rujukan kepada kita, berdakwah kena bersabar, kena berhikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ya, maknanya serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, contoh yang baik. Dan nombor 3, berbicaralah ataupun
berdebatlah Ya. dengan cara yang paling baik. Wallahu a'lam. Bila kita baca kisah Nabi Musa, Ustaz, kita rasa muhasabah. Sebablah kita pun kadang-kadang bila orang bercakap baik dengan kita, bagi nasihat, kita balas dengan cacian. Ya. Kalau Nabi Musa berhadapan dengan Firaun yang sangat berkuasa pada ketika itu, masih lagi berkata dalam keadaan yang baik. Subhanallah. Subhanallah. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norini Abdul Latif daripada Ipoh, Perak. Silakan puan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya channel soalan saya baca sikit Ustaz ya. Ya. Okay, terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qarun فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Itu bacaan saya. Yang pertama saya tanya soalan. Setahu saya surah Ghafir ini atau dinamakan juga dengan surah Mukmin. Apa bezanya mukmin dan mukminun? Ya. Yang kedua saya tanya tajwid lah. Macam kan Tanah Musa Sa ni kita baca dengan 2 harakat. Kadang-kadang sin alif. Ini ada alif maksurah. Kenapa kadang-kadang ni buat macam tu dan kadang-kadang ada alif? Itu saja soalan saya Ustaz dan Naim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, lunak suara Puan Nurini kita dari Ipoh. Dari Ipoh lah. Ustaz, kalau kita dengar lantunan suara daripada Puan Nurini tadi tu terenung apa Ustaz? Bayati ke? Iras-iras seperti Hijaz tadi. Hijaz Ustaz ya? Subhanallah. Ustaz, Iras-iras Syekh Al-Afasi tadi. Subhanallah. Sayang tu Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Musa betul 2 harakat, itu yang pertama bacaannya. Dan yang kedua, kalau kita boleh tambah baik pada perkataan sahirun ayat 24. Faqalu sahirun kadzdzab. Pada huruf ha, ya, ha. Jadi makhrajnya selalu orang Melayu kita sebut ha pedas tu kan? Betul Ustaz. Maknanya di dalam sini. Jadi puan kita tambah baik. Faqalu sahirun kadzdzab. Okey, sahirun. Okey. Dan yang seterusnya tadi apa yang Puan Norini sebut tadi, okey, al-mukmin dan al-mukminun. Okey. Perkataan al-mukminun itu bermaksud plural. Ya, maknanya jamak, iaitulah orang-orang yang beriman. Kalau al-mukmin maknanya singular. Ya, maknanya untuk mufrad. Jadi al-mukminun ialah lafaz bagi orang-orang yang beriman. Jadi mudah-mudahan kita semua ni termasuk di dalam golongan orang yang beriman, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, saya tertarik dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita Ismail Mat Isa di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Soalan saya pada ayat 23, bagaimanakah bentuk balasan bagi orang-orang yang ingkar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ismail Mat Isa atas soalan. Tapi Ustaz, macam biasalah kita nak dengarkan jawapannya selepas kita berhenti bertahmid seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang menonton menerusi Facebook yang telah buat 3S, suka, siapa dan sebar. Kalau kita lihat pada Facebook Tanyalah Ustaz, pada ketika ini sudah ada 3,700 perkongsian. Jadi kepada yang belum berkongsi, cepat-cepatlah kita tekan butang sebar supaya kita dapat pahala menuntut ilmu dan juga menyebarkan ilmu pada pagi ini. Baiklah, tadi kita ada satu soalan yang diajukan oleh Ismail Mat Isa berkenaan tentang, kalau boleh kita bacakan semula, bagaimanakah bentuk balasan bagi orang yang ingkar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balasan kepada orang yang ingkar, orang yang tidak mahu beriman setelah diberikan peringatan kepadanya, tetapi dia tetap menolak. Baik, para penonton rahmati Allah, ingin saya merujuk di dalam surah Al-Hajj, surah yang berada pada juzuk yang ke-17. Ayat nombor 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Sadaqallahul azim. Tiap-tiap kali apabila mereka ini dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka hendak keluar dari neraka itu. Allah gambarkan di dalam neraka nanti, ahli-ahli neraka setelah berada kepanasan dalam mara api yang menjulang itu, mereka nak keluar, nak lompat keluar daripada neraka itu. Tuan-tuan, apabila mereka nak keluar daripada neraka kerana menderita azabnya, dikatakan kepada mereka itu, akan dikatakan kepada mereka itu, nah sekarang ini kamu rasalah azab yang pedih ini kepada kamu. Allahu Akbar. Sahabat penonton rahmati Allah. Kerana itu Nabi kata, orang yang terbaik ini ialah man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Kerana apa? Bila kita mengajar Al-Quran, kita belajar Al-Quran, bila datang kepada ayat Al-Quran ini, ia memberikan peringatan kepada kita. Betul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, api dunia yang kamu semua panaskan pada hari ini, api dunia ini hanya 1/70 bahagian daripada api neraka. Allah Akbar. Para penonton rahmati Allah, Nabi sambung, Nabi kata, api neraka nanti ia lebih panas daripada api dunia, melampaui 69 kali panas lagi api akhirat berbanding api dunia. Sahabat penonton, api dunia ni pun yang paling, orang kedai kata koman lah. Orang kedai kata yang paling ringan tuan-tuan. Kalau kita tersentuh sikit je kan, dia reflect terus kan. Betul. Kita terangkat terus. Sebab panas. Itu baru sikit. Cuba bayangkan kalau badan kita lecur 100%. Itu baru api dunia. Api akhirat, kata Nabi SAW, 69 kali lebih teruk lagi. Lebih panas lagi daripada api dunia. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana itu ada seorang tokoh tabi'in, Ahnaf, namanya Ahnaf bin Qais. Cara dia memperingatkan dirinya tentang dosa agak unik sekali. Bila dia buat satu dosa, dia celup jari dia dalam api. Dia kata, nah Ahnaf, kamu rasakan ini baru api dunia, hang berani sangat buat dosa, Ingat Ustaz Dia cara untuk memperingati dirinya. Betul. Jadi sahabat penonton rahmati Allah, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya tadi, memberikan satu peringatan kepada kita. Marilah kita jadi orang yang bertakwa di atas dunia ini, kerana kita semua nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz. Baiklah, kita sudah habis membicarakan tentang ayat 23 dan kali ini kita nak berpindah pada ayat seterusnya, iaitu ayat 24. Jadi sebelum kita nak raikan soalan dari sahabat kita, bolehkah Ustaz perdengarkan bacaan Taranum untuk ayat yang ke-24? Baik. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab.
sambungan ayat nombor 24 yang bermaksud kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun. Maka mereka menuduhnya, mereka menuduh kepada Nabi Musa dengan mereka berkata, ia merupakan seorang ahli sihir lagi pendusta. Para penonton yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah dilantik menjadi rasul untuk menyampaikan peringatan-peringatan kepada 3 golongan ini. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Qarun. Fir'aun ni, para penonton rahmati Allah, merupakan gelaran bagi institusi pemerintah Mesir. Institusi pemerintah Mesir yang disebut sebagai Fir'aun. Maknanya namanya lain. Kerana itu kalau kita Da'i Hakim kan ingatkan satu ketika dulu jejak Rasul. Betul, membuat penggambaran liputan di Mesir, ada episod tentang Ramses. Kan Da'i Hakim pernah sampai di Mesir ya? Belum Ustaz. Alhamdulillah, satu hari nanti. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik, maknanya institusi pemerintah Mesir disebut sebagai Fir'aun. Jadi pada betul rahmati Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menariknya ketika mengulas ayat ini, dia mengatakan ada hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memperincikan ataupun tidak detailkan, tidak khususkan siapa nama pemerintah yang zalim pada waktu itu. Sebaliknya diletakkan gelaran secara umumnya itulah Fir'aun. Sebabnya para petugas dirahmati Allah, sifat kefir'aunan ini, itu dia. Sifat kefir'aunan ini boleh berlaku sampai bila-bila. Betul, setuju Ustaz. Dia zalim, dia suka tindas orang, suka menzalimi orang, berlaku tidak adil. Mana inilah sifat kefir'aunan. Sifat kefir'aunan yang mesti kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita. Betul. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya tengah mencari dalam nota saya ni. Ada direkodkan sebenarnya Fir'aun ini dinastinya ada ribuan dinastinya. Jadi sementara kita nak tak jumpa Ustaz mencari nota, kalau boleh kita lihat di kaca TV Ustaz. Ini gambaran Fir'aun. Yang mana Ustaz, saya pernah teringat ada satu Ustaz mengatakan yang Fir'aun ini kekal bentuk tubuhnya ataupun kekal anggota badannya. Yang mana Allah sebut dalam Quran, kalau tak silap saya, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka tidak kami binasakan Fir'aun itu untuk menjadi bukti kekuasaan Allah. Dan buktinya memang tubuh Fir'aun tidak dirosakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada anda yang berkesempatan, yang ada rezeki insya-Allah satu hari nanti, pergilah ke Mesir untuk kita lihat bagaimana keadaan Mesir pada ketika itu, untuk kita sedikit sebanyak mendatangkan satu titik keinsafan dalam diri kita. Betul Ustaz? Betul. Maknanya tengok Allah Ta'ala telah menghina Fir'aun. Allah Akbar. Yang bangga diri, yang bongkak diri atas dunia. Betul. Baik para penonton, sejarah dinasti Fir'aun ini tercatat hampir 3,000 tahun. Tercatat hampir 3,000 tahun, dan nama-nama Fir'aun ini hampir ada 300 lebih nama-namanya. Itu dalam konteks sejarah. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi menyatakan, bila Allah Azza wa Jalla tak menamakan siapakah Fir'aun secara khusus, maknanya sesiapa yang mahu dirinya disembah, Subhanallah. Yang mengaku dirinya Tuhan, berada di puncak kuasa, menindas orang secara zalim, sezalim-zalimnya, itulah ciri dan sifat kefir'aunan yang mesti dihapuskan ataupun yang mesti dihilangkan dalam kehidupan kita. Jadi ini yang sebenarnya, wallahu a'lam. Jadi Ustaz, tak salah dan tak pelik lah kalau orang kita kata, perangai macam Fir'aun Ustaz, perangai macam setan, sebab itu sifat seorang yang suka menindas orang. Jadi mudah-mudahan kita tak adalah sifat sebegitu rupa. Baik Ustaz, soalan seterusnya, kalau kita lihat tadi yang mana Faizal bertanyakan tentang Fir'aun, Haman dan Qarun. Jadi adakah ketiga mereka ini, kalau kita lihat dalam soalan tersebut, mereka bertanggungjawab atas pengaruh yang mereka tanamkan pada penduduk Mesir agar mendustakan Nabi Musa dan menyembah kepada Fir'aun?
Soalan yang kedua, mungkinkah apabila ketiga mereka ini sudah beriman, maka rakyat Mesir juga akan segera beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan. Baik. Silakan Ustaz. Saya terima kasih saudara Hakim dan sahabat kita yang bertanya. Saya nak merujuk kepada surah Al-Qasas ayat nombor 4. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Surah Al-Qasas ayat nombor 4. Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya Fir'aun telah berlaku zalim di bumi Mesir dengan melampaui batas serta dia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Maknanya memang purposely keluar dah. Memang dia menyebabkan orang menjadi berpuak-puak dan Fir'aun ni dia suka orang mengerumuni dia. Kan orang puji dia, Allah orang bodek dia. Dia suka sungguh ni. Ini perangai-perangai yang ada pada Fir'aun itu. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Fir'aun, Haman ni ialah kita kata kita kata penasihat ataupun menteri-menterinya lah, kabinet-kabinetnya lah. Ini kita kata gerombolan yang berada dengan pasukan Fir'aun tadi. Dan yang ketiga iaitulah Qarun. Qarun ni siapa? Tokoh korporat pada zaman Fir'aun itu. Ketiga-tiga ini mereka bersekongkol, mereka mengatakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam seorang ahli sihir dan orang yang pembohong, orang yang pendusta. Para penonton yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Qasas menarik sekali bagaimana apabila Fir'aun melancarkan perang ataupun membunuh anak-anak lelaki, dikisahkan dalam Al-Quranul Karim, bonda ataupun ibu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam berada dalam keadaan resah dan gelisah sebab melahirkan bayi ataupun anak lelaki. Betul. Ya. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang memberikan wahyu. Allah Taala telah memberikan kata-kata semangat dan kata-kata yang memberikan ketenangan kepada ibu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi ayatnya ayat nombor 7 dan ayat nombor 8. Yang mana ayat nombor 7 dan nombor 8 ni Da'i Hakim, saya akan ulas selepas ini. Kita perincikan. Ya, kita perincikan. Betul Ustaz. Jadi itulah tiga, kalau kita lihat tadi, Fir'aun, Haman dan Qarun, tiga orang ini mempunyai harta Ustaz. Mempunyai jawatan yang mana boleh kebanyakan di antara kita jikalau ada jawatan dan harta ini jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak raikan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Kak Yat sini, Nohayati Ismail daripada Tasik Puteri Rawang. Apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah Da'i, terima kasih. Alhamdulillah, silakan. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yat nak minta Ustaz huraikan sikit tentang Iblis pun pernah mengatakan yang dia sendiri terkejut sedangkan Fir'aun sanggup mengaku dirinya Tuhan. Bolehkah Ustaz ceritakan sikit rentetan dari kisah tersebut? Dan Kak Yat nak tanya, kenapakah bumi Mesir ini sedangkan banyak kemusnahan yang berlaku kemukaan daripada Allah tapi masih tidak memberi pengajaran kepada bumi Arab itu sendiri? Dan lagi satu, adakah Fir'aun itu mempunyai keturunan? Dan minta nasihat sikit Ustaz kepada kita zaman ini. Kita mengaku hidup bertuhan tapi seolah-olah ada yang masih hidup merasakan diri mereka seolah tidak bertuhan. Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Yat. Saya tadi duk sibuk tulis soalan dari Kak Yat. Yang pertama, adakah cerita tentang Iblis terkejut yang Firaun mengaku Tuhan? Lepas tu yang kedua, adakah Firaun ini ada keturunannya? Seterusnya, ada orang ini yang kadang-kadang tidak bertuhan Ustaz. Jadi bagaimana respon Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih Kak Yat yang bertanya. Ya, betul. Firaun telah buat satu perkara yang melampaui batas.
Ya, dia mengaku dirinya Tuhan. Allah. Ya, melampaui batas. Baik, ya. Yang kedua, betul seperti yang saya sebut tadi, dinasti pemerintahan Firaun itu dalam kajian menyatakan 3,000 tahun lebih. Dan nama-nama Firaun ataupun pemerintah Mesir itu ada sekitar 300 nama lebih. Ya. Jadi betul, memang ada kita kata penggantinya tadi, betul. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan kisah-kisah lain dalam Al-Quran supaya apa? Supaya kita mengambil ibrah. Mengambil ibrah dan mengambil pedoman supaya kita jangan jadi seperti kelaku orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melampaui batas, Qarun, Haman dan sebagainya ini, jangan kita ikut mereka. Kerana itu dalam Al-Quran Allah Taala datangkan contoh-contoh manusia yang sukses, yang berjaya. Tentulah para nabi dan para rasul. Betul. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Zakaria, Nabi Ayub, ya, yang diceritakan dalam Al-Quran. Manusia ataupun tokoh-tokoh sukses ini yang kita kena ikut. Dan para penonton, dalam Al-Quran 1/4 daripada ayat-ayat Al-Quran menceritakan ataupun memuatkan tentang kisah-kisah yang berlaku pada zaman dahulu, yang apa? Maknanya kisah-kisah ataupun cerita-cerita. Baik, seluruh kisah-kisah yang Allah Ta'ala muatkan di dalam Al-Quran ini, semuanya dikembalikan objektifnya kepada surat Al-Fatihah. Apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat, bukannya jalan orang-orang yang engkau murkai. Maknanya keseluruhan cerita-cerita yang terkandung di dalam Al-Quran kembali kepada ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam. Subhanallah. Baiklah, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello? Okay, silakan. Hello? Siapa di sana? Okey. Mungkin boleh teruskan, Ya, tuan? Cik Ilyas ni. Boleh. Silakan. Teruskan, tuan. Hello, ya. Saya Ilyas Abu Bakar di Bait Hitam Perpinang. Ya, silakan. Ya. Soalan saya begini. Assalamualaikum, Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, soalannya, adakah, tadi ada Ustaz Zarifi kata, ada 32 surah yang mengandungi cerita-cerita tentang Nabi Allah Musa. Jadi persoalan saya, adakah setiap dialog-dialog Nabi Musa dengan kaumnya ataupun Fir'aun dan juga dengan Allah dalam kitab Taurat itu, semuanya ada yang dalam Quran itu ada di dalam kitab Taurat. Itu soalan pertama. Jadi soalan kedua mengenai dengan Nabi Musa ni seorang Nabi Ulul Azmi, dia juga tertekan dengan kaumnya Bani Israel, Fir'aun dan juga pembesar-pembesar. Jadi bagaimanakah cara dia melayani umat kaumnya itu, sedangkan Nabi Musa ni kita tahu dia seorang yang gagah, seorang yang hebat lah, kuat. Jadi dia terpaksa melayani kaum Bani Israel ini sehingga beliau tertekan, dan ada satu ketikanya dia merayu kata, aku ni dadaku terlalu sempit hingga stres. Boleh tak Ustaz Zalfi cerita sikit tentang kepayahan, kesusahan yang dialami oleh Nabi Allah Musa ini? Itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar, dan kita nak dengarkan jawapannya daripada guru kita selepas berehat nanti, kerana Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan menonton untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Jumpa selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membicarakan tentang surah Ghafir bermula ayat 23 hinggalah ayat yang ke-25 bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Dan tadi sebelum kita berhenti berehat, ada dua soalan yang telah diajukan oleh Tuan Ilyas Abu Bakar berkenaan yang pertama, apakah dialog Nabi Musa dalam Quran juga direkodkan dalam Taurat? Dan yang kedua, kalau kita lihat Nabi Musa merupakan ulul azmi, dan bagaimanakah Nabi Musa melayani karenah kaumnya pada ketika itu? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Nombor satu tadi, kaitan Al-Quran dan kitab-kitab sebelum ini. Taurat, Zabur, Injil kan? Betul. Saya ingin merujuk dalam surah Al-Ma'idah ayat nombor 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Seperti setakat itu. Maksudnya, dan kami telah turunkan kepadamu, hai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Jadi jelas, message ataupun risalah Al-Quran bersama dengan risalah sebelum ini ataupun kitab-kitab sebelum ini semuanya membawa maksud yang sama, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdakwah ataupun berkomunikasi dengan umatnya. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam surah Al-Qasas, menarik juga kisah ni tuan-tuan. Iaitulah ada satu kisah yang direkodkan dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Nabi Musa telah melihat ada dua orang yang bertelingkah. Yang bergaduh, kita kata boxing lah. Boxing. Bertinju. Kan? Jadi bergaduh antara lelaki daripada keturunan Qibti dan juga lelaki Bani Israel. Jadi dalam riwayat ataupun di dalam ayat itu menyatakan Nabi Musa telah kita kata menumbuklah salah seorang daripada lelaki tersebut sampai mati orang itu. Allah Akbar. Yes. Gagah betul maknanya memang perkasa betul lah. Memang kuat sungguh fizikal Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baik, ada terakam di dalam Al-Quranul Karim apa yang berlaku. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama tafsir ada yang menyatakan kisah ini berlaku sebelum Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Baik, apakah doa yang diungkapkan oleh Nabi Allah Musa? Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Dia merayu dengan sesalnya, wahai Tuhanku, rabbi inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menganiai diriku sendiri, faghfirli, ampunkanlah aku ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Maknanya Nabi Musa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfara lahu, Allah mengampunkan Nabi Musa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi maknanya itulah beberapa keadaan, dan apabila Firaun dapat tahu yang Nabi Musa ataupun kematian tim dia tadi ni, tim Firaun tadi, menyebabkan mereka mencari Nabi Musa. Jadi Nabi Musa telah pun keluar sehingga sampai ke Madian. Wallahu taala alam, Madian itu kalaulah dalam sejarah ada yang mengatakan terletak di Jordan. Maknanya Mesir ke Madian tu jauh.
kan, ke Betul. Jordan, berjalan kaki. Dan dalam keadaan itu bila sampai di Madian, dalam riwayat menyatakan Nabi Musa penat sungguh-sungguh. Ya, orang putih sebut exhausted. Bukan tired lagi dah, tapi lebih daripada itu, exhausted. Betul. Ada dalam riwayat kata sampai sepatu ataupun selipar yang dipakai tu sampai hancur lah. Allah. Maknanya penat sungguh, penat sungguh. Pada waktu itu dalam Al-Quran mengisahkan bagaimana Nabi Musa melihat ada 2 orang wanita yang menunggu giliran untuk mengambil air. Wanita ini, 2 orang wanita ini memberikan giliran ataupun memberikan orang lelaki dahulu untuk mengambil air. Kisah tu sekali kita sambung. Okey Ustaz. Baik Ustaz, sebelum kita nak dengarkan kisah daripada Ustaz, kita nak ikan dahulu pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan, Puan. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohani Mursyid dari Banting. Silakan Puan. Saya ingin bertanya, ingin tahu biar tahu jangan keliru. Ya Ustaz. Tak clear lah. Boleh. Clear Puan Rohani. Teruskan. Ini tentang Fir'aun. Ya saya. Kenapa Fir'aun tu sehat dan kebal dalam hidupnya? Okey, teruskan Tuan. Puan, maafkan Tak saya. pernah sakit, tak pernah demam, tak pernah luka cedera, tak pernah dibagi penyakit. Okey, teruskan. Adakah apa dia tu kerana banyak ilmunya ke atau macam mana? Dan soalan saya yang kedua, Teruskan. dia berapakah umur dia semasa dia meninggal dunia atau semasa dia wafat? Dan di manakah dia dikebumikan, dimakamkan? Di negara mana dia dimakamkan? Baik. Itu sahaja soalannya, Puan Rohani. Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Siti Rohani dari Banting. Bertanyakan tentang 3 soalan. Yang pertama, kenapa Fir'aun ni Ustaz tak pernah sakit Ustaz? Adakah banyak ilmu? Yang kedua, dari sudut umur ketika Fir'aun meninggal. Dan yang ketiga, di manakah Fir'aun dikebumikan? Silakan Ustaz. Subhanallah, susah saya nak jawab ni. Soalan Puan Siti Rohani ni. Baik, yang mampu saya jawab ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, Allah Ta'ala menampilkan tokoh-tokoh, bukan tokoh lah, watak-watak yang ingkar, watak-watak yang sombong, watak-watak yang lupa diri, Fir'aun, Haman, Qarun, sebagai contoh kepada kita, jangan jadi seperti mereka. Betul. Para penonton, Allah Ta'ala uji kita. Yang pertama sekali, Allah datangkan musibah. Allah datangkan sakit. Allah datangkan demam. Allah datangkan ujian. Allah datangkan COVID-19. Allah uji kita supaya apa? Supaya kita cepat-cepat kembali kepada Allah. Ingatkan diri kita yang kita ini hamba Allah. Betul. Kalaulah Allah Ta'ala, kalaulah bila datang ujian sakit itu pun kita tak ingat, Allahu Akbar, kita sangat bimbang. Tak ingat kepada Allah, kita sangat bimbang. Sebab kalau Allah datangkan ujian yang kedua, iaitulah ujian senang pada diri saya, untuk diri saya rasa kita makin susah lagi nak ingat Allah. Betul, sebab Ustaz. kita senang. Makin jauh. Makin jauh kita. Betul. Dan Allah Ta'ala tampilkan contoh-contoh, jangan jadi seperti mereka ini. Para penonton yang dirahmati Allah, bila ayat tadi kita sebut tentang Qarun. Qarun ni, di dalam surah Al-Qasas, Allah Ta'ala rakamkan bermula ayat nombor 76 sehingga ayat 82. Perangai Qarun ini, perangai dia ialah dia suka show off. Suka menunjuk-nunjuk kekayaan dia. Memang dia kaya sungguh. Kaya sungguh. Yeah. Allah datangkan tamsilan bagaimana kunci dia ni Allah sebut sebagai
al-kunuz. Ya, dengan lafaz plural. Maknanya kunuz bermaksud kunci-kunci perbendaharaan. Allahu Akbar. Kalau satu kanzun. Ya. Jadi jamak ataupun plural kunuz, kunci-kunci. Dan dalam tafsir tuan-tuan, contoh Imam Mujahid menyatakan kunci-kunci perbendaharaan kekayaan Qarun ini, kunci dia saja 15 hingga 20 orang bawa kunci. Tu dia. Baru kunci. Orang Kedah kata Zat, tu dia. Tu dia. Banyak betul. Kan? Ya. Maknanya kalau kita sekarang ni tuan-tuan, kunci rumah kita besar mana je? Betul. Kan? Rumah besar tapi kunci kecil saja. Cuba bayangkan kalau kunci besar, betapa besarlah gudang kekayaan dia. Subhanallah. Pandangan yang kedua, Imam Qatadah menyatakan 40 orang yang membawa kunci-kunci khazanah kekayaan tadi ni, Qarun. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini sebagai satu peringatanlah kepada kita supaya kita beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beringat. Maknanya bila kita senang, makin kita bayar zakat. Betul. Makin kita wakafkan, makin kita rajin bersedekah, kan? Jadi inilah yang kita nak jadi orang yang sentiasa kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, sebenarnya saya nak kongsi bagaimana Nabi Musa apabila bertemu dengan dua orang tadi, kan? Dua orang wanita tadi. Jadi ditanyakan kepada dua wanita tadi, kenapa kamu tidak ambil air tadi? Kan? Jadi wanita tadi kata, kami nak bagi ruang dulu kepada orang lelaki. Allah Akbar. Jadi Nabi Musa, beliau sifatnya ialah satu suka tolong orang. Yang kedua dia tak boleh nak tengok keadaan seperti itu. Jadi dalam keadaan penat Nabi Musa tadi ni, baginda lah yang tolong angkatkan air Allah kepada dua orang perempuan ataupun wanita tadi. Ada pandangan yang mengatakan dua wanita tadi ataupun perempuan tadi merupakan anak Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Itu pandangan. Ya. Jadi nak ceritanya ada doa yang Nabi Musa baca sambil apabila dia tersandar di bawah pokok kerana kepenatan tadi ni daripada Mesir nak sampai ke Madian. Dalam sejarah ada yang mengatakan di Jordan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita pun sudah habis membicarakan tentang ayat yang ke-24 dan sekarang kita nak berpindah ke ayat yang terakhir iaitu ayat 25. Jadi sebelum tu mungkin Ustaz boleh dengarkan sedikit lantunan untuk ayat yang ke-25. Silakan Ustaz. Baik, ayat nombor 25 surah Ghafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم. Maksudnya, setelah Nabi Musa datang kepada mereka dengan membawa kebenaran di sisi kami, mereka berkata dengan marahnya, bunuhlah anak-anak lelaki orang-orang yang beriman yang mengikutnya dan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Tetapi usaha dan tipu daya orang-orang kafir itu hanya menyebabkan mereka tenggelam dalam kesesatan dan kebinasaan sahaja. Baik, para penonton rahmati Allah, ketika membahaskan perkataan wama kaidul kafirina illa fi dalal, usaha dan tipu daya orang-orang kafir itu hanya menyebabkan mereka tenggelam dalam kesesatan dan kebinasaan sahaja. Disyarahkan oleh Syekh Abdullah Basmih, iaitulah
kemenangan tetap diberikan Allah kepada Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepadanya. Subhanallah. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Baik Ustaz, sebelum kita nak dengarkan syarahannya lebih lanjut, kita nak bertasbih seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim juga Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud membicarakan tentang surah Ghafir bermula ayat 23 hinggalah ayat 25 menggunakan pimpinan tafsir Ar-Rahman. Dan terima kasih juga kepada anda yang telah melakukan perkongsian di Facebook kita, Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Jadi seruan terakhir, ayo sama-sama kita tekan butang sebar untuk memberi manfaat kepada sahabat kita yang lain. Baiklah, soalan seterusnya dari sahabat kita Muhammad Izzuddin di Facebook. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Zarifi Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Berpandukan awal ayat ke-25 mafhumnya, setelah Nabi Musa datang kepada mereka Fir'aun dengan membawa kebenaran dari sisi kami, mengapakah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihi salam berdakwah kepada Fir'aun sedangkan Allah Subhanahu wa taala tahu yang Fir'aun tidak akan beriman? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Izzuddin atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada sahabat kita, saudara Izzuddin. Tentu sekali tugas dakwah itulah merupakan tugas utama para nabi dan para rasul. Ya. Maknanya sebelum seseorang itu dihukum oleh Allah di dalam neraka nanti, tentunya para malaikat akan bertanya kepada mereka, tidakkah dahulu atas dunia telah sampai peringatan rasul kepada kamu? Maknanya Allah Azza wa Jalla, maha adilnya Allah telah memberikan, mengutuskan para rasul dan para nabi. Betul. Ya, untuk menyampaikan risalah Allah Azza wa Jalla. Jadi para betul rahmati Allah, kerana itu di dalam surah Ar-Rahman, topik ini telah kita bincangkan dalam halaqah, ya, setiap hari Ahad jam 10.30 malam. Baik, Ar-Rahman 'allamal Quran, antara ataupun maha kasihnya Allah, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, seluruh hamba, ialah 'allamal Quran. Allah Azza wa Jalla telah mengajarkan kita Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Jadi kalau kita bicara dalam konteks Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mukjizatnya itu ialah tongkat. Kan? Tongkat. Ya. Hari ini kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, itulah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, berpeganglah kepada Al-Quranul Karim. Bahagia, selamat kita dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kerana itu para penonton rahmati Allah, saya sebutkan tadi, ya, di dalam surah Al-Qasas Allah Ta'ala rakamkan bagaimana setelah Nabi Musa membantu dua orang wanita untuk mengambil air tadi. Terakam di dalam surah Al-Qasas ayat nombor 23 dan ayat nombor 24. Ada satu doa. Para penonton, elok sangat kita baca, kita amalkan. Ayat nombor 24 tu, فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ. Ini doa Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka, kepada binatang ternak dua orang wanita tadi. Kemudian dia berlalu pergi ke tempat yang teduh. Ada riwayat menyatakan Nabi Musa bersandar di bawah pokok, dan pada waktu itulah Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku,
Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki, kebaikan, pemberian yang Engkau berikan. Ada setengah para ulama tafsir, dia kata pada waktu ini Nabi Musa dalam keadaan kelaparan yang amat sangat. Jadi khairin fakir, khair itu bermaksud makanan. Tetapi ada juga para ulama tafsir yang mengatakan khair itu lafaz yang umum. Makanan kita nak kebaikan. Tempat tinggal rumah kita nak kebaikan. Betul. Kerja kita, rezeki kita nak kebaikan. Rakan-rakan di pejabat kejiranan kita nak kebaikan. Jadi jangan lupa dan jangan tinggalkan doa ini supaya Allah berikan kebaikan kepada kita. Kerana itu para penonton, ada satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Rasulullah ajar, kalau kita stres, kalau kita berada dalam keadaan gelisah, bimbang, amal doa ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allah. Wahai Allah, sesungguhnya aku amat mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Perbaikilah urusan hidupku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah Engkau biarkan aku urus sendiri hidup aku ya Allah. Tak mampu untuk aku urus hidup aku secara sendirian ya Allah. Aku perlukan bantuan, rahmat, petunjuk, pedoman daripada-Mu ya Allah. Jadi ini doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan doa yang diungkap dan dibacakan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Doalah betul daripada doa Al-Quran dan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, jadi itu doa yang boleh kita amalkan, dan kepada anda yang menonton di Facebook, jangan lupa untuk tekan butang sebar supaya ramai lagi tahu akan manfaat doa yang telah dikongsikan oleh guru kita sebentar tadi. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan untuk topik perbincangan kita pada pagi ini. Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara penonton dirahmati Allah, menarik sekali kisah Nabi Musa, dan tentunya esok saya akan menceritakan pula dalam Al-Quran juga bagaimana sikap perangai watak Bani Israel ni yang bila datang wahyu daripada Allah, dia tak terima terus, tapi dia banyak tanya, awak lagu ni, awak lagu ni, awak lagu ni. Kan? Jadi pelajaran ini sangat penting sebagai garis panduan kepada hidup kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa, ya, pengubat rohani kita, dan juga rahmat bagi kita orang yang beriman. Wallahu subhanallah. Dan sedikit doa sebagai penutup program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wahai Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang barakah dan halal. Amin. Wahai Allah, Engkau terimakanlah segala amal-amal kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan moderator dan panel yang sama tetapi ayat yang berbeza, iaitu surah Ghafir ayat 26 hinggalah ayat 28, bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Akhir kata, bunga mawar, bunga melati. Kalau dicium harum baunya. Banyak cara sembuhkan hati. Baca Al-Quran, faham maknanya. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.